أمة عظيمة تنتظركم، ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kelas sebelum ni kita dah bincangkan Al-Kulliyatu Al-Khams, makna-makna kulli yang 5 kan, dan kita telah huraikan satu-satu sampai habis kan. Selepas tajuk kuliah kham ni akan masuk tajuk Al-Qawlu Asy-Syarih ataupun dipanggil sebagai Al-Mu'arrif ataupun At-Ta'rif kan, yang merupakan tajuk yang menjadi maqsid ataupun maqasid ataupun tujuan asal ataupun maudhu' asal bagi ilmu mantik kan. Sebab qaulun syarih ni kita sebut dulu awal-awal dulu ni. Qaulun syarih ni adalah al-makna al-musilu kan, ataupun al-mafhumu ataupun al-ma'lumu al-musilu ila majhulin tasawwuriyin kan, ataupun al-ma'lumu at-tasawwuriyu al-musilu ila majhulin tasawwuriyin. Kita sebut dulu awal-awal waktu bincangkan maudhu' bagi ilmu mantik, kita katakan mantik ni kaji dua perkara secara zat, secara asal, secara tumpuan utama, fokus utama dua, iaitu al-makna al-musilu ataupun al-ma'lumu al-ma'lumu at-tasawwuriyu al-musilu ila majhulin tasawwuriyyin, yang dikenali sebagai qaulun syarih ataupun mu'arrif. Satu mafhum, satu makna yang telah kita ketahui yang menyingkap, al-musilu yang menyampaikan kita kepada majhulin tasawwuriyyin, satu makna yang belum kita tahu, dipanggil mafhum ataupun maklum yang menyampaikan kita kepada majhul tasawwuri itu sebagai qaulun syarih kan. Jadi maksud mantik yang pertama adalah qaulun syarih. Maksud mantik yang kedua adalah mafhum ataupun makna ataupun maklum at-tasdiqiyyu al-musilu ila majhulin tasdiqiyyin kan, makna ataupun maklum yang telah kita ketahui yang kita gunakan untuk menyingkap majhulin, sesuatu yang belum kita ketahui yang bersifat tasdiqi. Jadi sekarang ni kita nak sampai dah dekat perbahasan yang menjadi maksud ataupun tujuan pertama bagi mantik, iaitu perbahasan qaulun syarih. Sebelum masuk qaulun syarih, kita kena bincangkan dulu perbahasan tentang pembahagian jinsun kepada qarib dan ba'id, dan juga perbahasan tentang faslun, pembahagian faslun kepada qarib dan ba'id. Tak cukup sekadar bincangkan jinsun dan faslun saja dalam kuliah kham yang kita bincang sebelum ni. Sebab kita katakan bahawasanya dalam takrif nanti qaulun syarih akan digunakan qarib ba'id ni kan. Nanti dalam qaulun syarih nak susun qaulun syarih ataupun takrif tu, kita akan gunakan konsep qarib dan ba'id. Jadi sebab kita nak sampai ke perbahasan yang jadi tujuan tu, dan perbahasan tersebut memerlukan penggunaan jinsun qarib, jinsun ba'id, faslun qarib, faslun ba'id. Jadi kita terpaksa bincangkan pembahagian jinsun dan pembahagian faslun kepada qarib dan ba'id.
Jadi hari ini insya-Allah kita akan bincangkan dulu pembahagian jinsun dan juga faslun kepada qari' dan ba'id. Sebelum insya-Allah kalau sempat kita masuklah kan ke perbahasan yang menjadi tujuan mantik, iaitu perbahasan qaulun syarih. Dalam Isaruji tak sebut kan, dalam matan Isaruji tak sebut qari' dan ba'id ni, tapi dalam syarah tu adalah. Untuk membincangkan qari' dan ba'id ni, ulama mantik buat apa pokok, menjadi kelaziman bagi ulama mantik untuk buat pokok ataupun disebut pohon Forforius kan, nisbatan ila al-mantiqi al-masyhur, seorang ahli mantik masyhur namanya al-Forforius kan. Jadi menjadi kelaziman ahli mantik, mereka bila nak menjelaskan tentang qari' dan ba'id ni, mereka buat pokok ni tashilan lil mubtadi'in ataupun lil muta'allimin, untuk memudahkan bagi muta'allimin nampak, yang mengaji mantik ni bagi nampak jelas qari' ba'id tu apa kan. Jadi anda pun ikut kelaziman tu lah kan, buat pokok Forforius ni yang kita panggil silsilatu al-ajnas wal anwa'. Pokok yang kita buat ni ataupun pokok yang kita nampak bila kita mengaji mantik dengan siapa-siapa tok guru pun, pokok ni menunjukkan ajnasun kan. Pokok ni dia menunjukkan ajnas dan juga nau' hakiki dan idafi. Dia tak menunjukkan faslun. Dalam pokok tak ada faslun. Sebab tu faslun tu yang color merah tu, faslun tu luak pokok tu. Tu luak pokok. Yang duduk kat pokok maksudnya yang duduk kat ranting-ranting tu kan. Garis-garisan tu ranting pokok lah kan. Yang memang dia sebagai pokok yang jinsun dan juga nau'un. Faslun tu luak pokok. Ni kena faham, satgi pening kan, satgi duk bubuh faslun dalam pokok jadi pening. Jadi tengok dekat pokok tu sebelum kita tengok takrif menurut Manatiqah bagi jinsun qari' ba'id dan faslun qari' ba'id kan. Pokok ni menurut falasifah ni menurut falasifah, maksudnya pengkelasan benda-benda yang ada atas dunia ni pokok ni menunjukkan benda-benda yang ada atas dunia, zatiyat dia, apa zat ni, arat tak ada dalam ni semua zat kan. Semua ni menurut falasifah kata semua ni zatiyat kan. Zati kuli ada zati dan aradi, ni zatiyat ni menurut falasifah. Mutakalimun lain sikit, tak sama. Jadi ke atas sekali tu al-jauharu kan. Sebab falasifah kata benda yang wujud atas dunia ni yang paling kecil, yang zati, yang paling halus, yang boleh kita dapati di alam ni adalah al-jauharu. Jauhar kan, jauhar tu apa? Jauhar tu sesuatu yang maqama binafsih, sesuatu yang wujud tanpa berhajatkan kepada sesuatu yang lain. Dia tak bertenggek pada sesuatu yang lain, dia cukup diri dia sendiri untuk wujud kan. Tapi Tuhan kena adalah bagi dia wujud, tapi nak habaq kata tak tempat untuk dia wujud. La mahal. Maqama binafsih tu merujuk kepada la mahal li wujudih. Kemudian bawah tu ada mujarrad dan jisim mutlak. Jisim mutlak tu jisim semata-mata. Sebab nak beza dengan jisim yang bawah tu, jisim namin dengan hajar kan. Jisim mutlak atas tu jisim semata-mata, dengan maksud jauhar tadi ni bila ditambah dengan faslun
al-qabilu lil ab'adi. Al-qabilu lil ab'adi tu faslun bagi jauhar, kan, ataupun bagi jisim mutlak. Jauhar tambah al-qabilu lil ab'adi jadi jisim mutlak. Al-qabilu lil ab'adi ni menerima panjang, lebar, tinggi. Ab'ad tu merujuk kepada pemanjangan, panjang, lebar dan tinggi, ataupun ada isi padu. Jauhar tadi tak ada isi padu, tak ada isi padu lah kan. Jauhar tadi tu tak ada isi padu, tak ada panjang, tak ada lebar, tak ada tinggi. Jauhar. Lepas tu kalau jauhar tu ada isi padu jadi jisim. Jadi setiap yang berjisim ada isi padu, kan, boleh ukur, boleh tengok. Jadi jauhar seketul tak boleh tengok, tak ada. Bahagi dua tu, kalau tak ada isi padu jadi mujarrad. Mujarrad ni tak ada panjang, tak ada lebar, tak ada tinggi. Mujarrad ni kosong, kosong daripada madah, kosong daripada sifat kejisiman. Falasifah sabitkan, dia berkata ada mujarrad. Jadi dia ghaib lah, dia ghaib. Al-ghaibu anil hawasi. Mujarrad ni ghaib daripada hawas kita ni. Kemudian bawah lagi tu jisim mutlak tu, lepas tu tambah pula faslun satu lagi, kan. Jisim mutlak tu yang ada panjang, lebar, tinggi, tambah satu lagi ciri, tambah faslun, tambah faslun lagi satu, iaitu faslun az-ziyadatu fi al-hajmi. Az-ziyadatu fil hajmi, bertambah pada saiz, membesar, hidup. Bukan hidup, dia membesar. Hidup lah, hidup, membesar. Mula-mula kecil, duduk lama jadi besar, berkembang, membiak. Tu faslun. Jadi bawah tu jadi jisim namin dengan hajar. Hajar besar ke? Ada batu hidup kan? Betul lah ni. Yang tambah tu yang untuk sebelah kiri, kan? Yang belah kanan ni yang tak ada ziyadah fil hajmi lah, hajar. Macam tadi juga lah, jauhar tambah qabilul ab'ad jadi jisim mutlak. Kalau tolak maksudnya tak ada qabilul ab'ad jadi mujarrad, kan? Jadi hajar ni yang tak bertambah pada saiz. Batu hidup tu tak tahulah, jenis lain kot. Batu hidup tu masuk dekat jisim namin lah, kan? Ataupun makdan. Hajar ni ataupun makdan, mineral, apa, logam, kan, besi semua tu. Kemudian jisim namin tambah lagi satu faslun jadi hayawan. Kalau tak ada faslun tu jadi nabat. Faslun tu al-hassasu wal mutaharriku bil iradati. Hassas tu maksudnya yang mempunyai his ataupun panca indera. Boleh dengar, boleh hidu, boleh tengok, boleh sentuh, boleh rasa. Ada ciri tu jadilah hayawan. Tak ada ciri tu jadi nabat, jadi pokok, jadi syajar. Kemudian hayawan tu tambah natik jadi insan. Tak ada natik jadi faras ataupun bakar ila akhirih minal hayawanat, kan? Kemudian selepas insan tu tak ada faslun dah. Sebab apa tak ada faslun? Sebab dia punya hakikat ataupun mahiyah tu dah lengkap. Hakikat dia dah penuh, dah sempurna sebagai satu hakikat. Dia masih lagi kuli tu, insan tu. Bawah dia tak ada nau, sebab dia dah habis setakat tu saja dia punya hakikat. Jadi bawah dia tu ada afrod, afrodun, yang sebelum ni kita sebut banyak kali kan, afrodun, ataupun kita sebut juga sebagai al-juz'iyatu, al-haqiqiyatu, juz'i hakiki, iaitu sesuatu yang wujud di atas alam ni. Zaidun, Bakru, Amrun ila akhir. Dia tak ada faslun tapi dia ada tasyakhus. Insan tu, hakikat insan
tambah tasyakhus. Tasyakhus tu arat-arat yang meliputi satu hakikat. Macam setiap seorang daripada kita ni kan, kita ada hakikat insan. Lepas tu kita tambah arat-arat yang menyelubungi, yang meliputi diri kita ni. Jadilah kita ni seseorang yang wujud di alam ni. Kalau tak ada arat-arat tu, maka kita tak wujud. Kita kuli lah, hanya boleh dibayangkan di akal. Contoh arat macam ada tempat kan, ada masa tertentu, lepas tu ada kaif tertentu, sifat-sifat tertentu, ila akhirih. Dia panggil at-tasyakhus. Ulama sebut tasyakhus, dalam mantik sebut tasyakhus, dan juga dalam falsafah. Dia tak panggil faslun, panggil tasyakhus. Lepas tu tengok dekat insan tu, sebab kita nak kenal jinsun qarib, jinsun ba'id, faslun qarib, faslun ba'id kan. Dalam kitab sebut nau' tu apa takrif kan? Al-maqulu ala kasirina mukhtalifina bil adadi dunal haqiqati fi jawabi ma huwa kan. Satu makna kuli yang disebut bila ditanyakan beberapa perkara ataupun beberapa afrad yang sama hakikat kan. Jadi soalan dia tu mahum bakrun amrun wa zaidun, tu soalan tanya afrad yang sama hakikat. Jawapannya dengan nau' bagi afrad tersebut, iaitu insan kan. Sebab tu tak ada dia al-maqulu ala kasirina. Kasirina tu zaidun bakrun amrun ila akhirih. Muttafiqina bil haqiqati wa mukhtalifina bil adadi kan, sama hakikat. Now bagi afrad bakrun amrun ila akhirih adalah insan kan. Yang tu faham dulu. Kemudian atas daripada insan tu ada hayawan kan. Tengok pokok tu, atas pada insan ada hayawan. Kita panggil hayawan tu jinsun qarib. Kita panggil hayawan tu al-jinsu al-qarib. Jadi mudah faham daripada sini. Jinsun qarib tu jinsun yang atas mubasyarah, yang atas tak ada selang jinsun lain. Bawah dia terus nau'. Nau' atas dia tu mubasyarah adalah jinsun qarib. Nama qarib sebab dia paling dekat dengan nau'. Sebenarnya terang macam ni lagi faham daripada terang guna ta'rif dalam kitab mantik bagi qarib dan ba'id. Tapi saya kita tengok jugalah, sebab tu istilah manatiqah kan. Kemudian kita sebut macam ni, al-hayawan tu jinsun qaribun lil insan kan. Hayawan tu jinsun qarib bagi insan. Dia kena sebut bagi ataupun binisbati ila al-insan. Kalau tak sebut tak jadi. Tengok dekat atas lagi tu, al-jismu an-nami, jisim namin, jisim yang tumbuh. Namin ni tumbuh lah kan, yang membesar. Jisim namin tu ada tulis itu jinsun ba'id kan. Al-jinsu, kita sebut al-jismu an-nami jinsun ba'idun lil insan kan. Jinsun ba'id bagi insan. Sebab apa ba'id? Sebab apa jauh? Sebab ada selang. Antara nau' tu ada selang satu. Ada hayawan tengah-tengah, jadi ahli mantik panggil jinsun ba'id kan, jinsun ba'id. Tengok atas lagi, al-jismu al-mutlaq kan, juga jinsun ba'id. Kita sebut al-jismu al-mutlaqu jinsun ba'idun lil insan kan. Begitu juga dengan al-jauharu, jinsun yang ba'id juga binisbati lil insan. Jadi kalau kita tengok dekat sini, jinsun qarib bagi insan tu ada satu, jinsun ba'id tu ada tiga kan. Lagi detail manatiqah sebut jinsun ba'id yang first tu jismun namin. Manatiqah sebut jismun namin tu jinsun ba'id bimartabatin. Ba'id satu martabat, satu lapis.
Yang kedua tu atas dia jinsun mutlak tu jinsun ba'id bimartabataini. Kan? Atas lagi apa? Bisalasi al-maratib. 3 martabat. Yang penting faham kat sini, qarib tu satu saja yang paling dekat, yang lain semua ba'id. Kan, sama ada ba'id 1 martabat ataupun lebih. Habis yang tu. Tengok faslun pula. Macam kita sebut tadi, faslun tu tak ada dalam pokok, dia luar pokok. Dia tu sesuatu yang ditambah, lepas tu jadi pokok. Kan? Jauhar tambah faslun jadi pecahan pokok. Jinsun mutlak tambah 1 faslun jadi pecahan pokok. Jadi dia duduk luar dengan duduk bubuh dalam pokok sagi pening. Anak habak sebab dulu anak pening dah dulu ni. Dia duduk pening, natik duduk mana natik? Pening. Duduk pening kan? Padahal dia bukan dalam pokok, dia luar pokok. Sebab tu mana kau sebut al-faslu ataupun al-fusulu la jinsalaha. Faslun tak ada jinsun bagi dia. Dia tak ada jinsun faslun. Sebab memang dia duduk luar pokok, dia bukan duduk dalam pokok. Yang ada jinsun tu yang duduk dalam pokok ya. Tengok faslun pula sekarang ni. Tengok faslun qarib tu. Natik tu kan, antara hayawan dan insan tu ada natik tambah an-natik kan. Natik tu anda letakkan dekat situ dan anda tulis dekat situ faslun qarib. Sebab apa dia faslun qarib? Kita bagi tahu faslun qarib sebab dia membezakan hayawan, membezakan insan daripada hakikat yang lain, hakikat lain selain insan yang berkongsi semua tu pada jinsun qarib. Kan? Faslun qarib tu dia ni membezakan antara hakikat yang kita tengok dekat sini, yang kita tengok insan. Membezakan insan daripada hakikat yang lain yang semua tu berkongsi pada hayawan jinsun qarib. Jadi disebabkan tugas dia tu membezakan beberapa perkara yang berkongsi semua perkara tu dekat jinsun qarib, jadi dikenali sebagai faslun qarib. Kan? Jadi natik tu dia membezakan beberapa hakikat yang berkongsi semua hakikat tersebut pada jinsun qarib yang sama. Jadi dikenali pembeza tu sebagai faslun qaribun. Sebelum ni dah habaq apa faslun tu kita panggil sebagai al-mumayyiz, sesuatu yang membezakan. Dia punya fungsi faslun tu mumayyiz ataupun juz'un mumayyizun. Juzuk hakikat yang membezakan satu hakikat naun daripada hakikat yang lain yang berkongsi pada jins. Kemudian tengok dekat faslun ba'id pula. Atas dia tu ada faslun ba'id. Kan, antara jismun namin dengan al-hayawan ada kala merah tu kan. Al-hassasu wal mutaharriku bil iradah. Nak letak satu ke dua ke ikut suka kan. Hassas saja ke ataupun mutaharrikun bil iradah saja ke, ataupun kedua-dua sekali boleh. Sebab dalam kitab-kitab sebut dua-dua ni. Jadi hassas dan mutaharrikun bil iradah. Hassas tu yang ada panca indera, mutaharrikun bil iradah tu yang bergerak dengan kehendak sendiri. Bergerak dengan kehendak sendiri, bukan dengan paksaan ataupun orang tolak ke. Ada yang mutaharrikun la bil iradah bil qasr, dipanggil bil qasri, dengan paksaan. Jadi mutaharrikun bil iradah ni kena dekat sesuatu yang ada sifat iradah, sifat boleh memilih, sifat ikhtiar kan. Manusia ni lah kan. Dengan hayawan, kucing semua tu dia ada ni. Dia ada ikhtiar dia sendiri. Sebab tu dia lari kalau ni. Tengok siapa-siapa kan, tengok Arab kan, kucing kan. Dia lari. Tapi kalau dengan orang Melayu dia tak lari. Dia pilih untuk lari dan tak lari. Jadi dia boleh memilih kan. Bukan ada orang pergi tolak dia, tolak dah.
Jadi faslun ba'id, hasas dan mutaharrikum lil iradati itu faslun ba'id binisbati lil insan. Kena sebut binisbati. Sebab dia hasas tu binisbati ila nabat kah ataupun hayawan, dia jadi faslun qarib. Kan? Hasas tu dia jadi faslun qarib binisbati lin nabat. Sebab tu yang kita kena sebut binisbati. Hasas tu binisbati lil insan ataupun nau' yang kita tengok dekat sini, hakikat yang kita tengok yang jadi fokus kita ni, dia faslun ba'id, bukan faslun qarib. Kan kalau binisbati lin nabat jadi faslun qarib. Kata atas pun sama macam tadi. Jadi faslun ba'id, faslun ba'id. Az-ziyadatu fil hajmi dan juga al-qabilu lil ab'adi. Kedua-dua tu jadi faslun ba'idun lil insan. Kan sebab dia membezakan insan daripada jinsun ba'id. Daripada sesuatu yang lain, hakikat yang lain yang berkongsi pada jinsun ba'id. Jadi kalau tadi faslun qarib tadi natik, dia membezakan insan daripada semua yang berkongsi pada hayawan, iaitu jinsun qarib. Maka faslun ba'id, hasas tu, dia membezakan insan, bawah tu, kan selang insan, membezakan insan daripada semua yang berkongsi dengan insan pada jinsun ba'id, iaitu al-jismu an-nami. Jadi hasas tu membezakan insan daripada bakar, faras, satu daripada nabat. Campak ni sekali. Kan campak ni, campak yang atas sekali. Campak yang level ni semua sekali ni, kalau ada lagi ni. Saya cari tengok. Kan. Jadi yang kalau yang atas lagi tu, lagi banyaklah hakikat yang dia bezakan. Kan macam tengok atas sekali, al-qabilu lil ab'adi, yang menerima pemanjangan, iaitu panjang, lebar dan juga tinggi. Dia faslun ba'id dan dia membezakan insan daripada semua ni nabat, batu hajar, batu mujarrad, semua sekali. Kita sebut al-qabilu lil ab'adi faslun ba'idun lil insani li'annahu yumayyizuhu insan min al-haqaiqi al-mushtarakati ma'ahu, hakikat semua yang berkongsi dengan insan fi al-jinsi al-ba'idi wa huwa atahullah al-jauharu. Kan, bezakan insan daripada semua hakikat yang berkongsi dengan insan pada jauhar. Ada soalan? Nampak kot? Bagi dapat gambaran ni dulu baru masuk takrif yang dalam kitab. Ada soalan ke tak? Saya nak tentukan ba'id atau qarib pun kita tengok nisbah benda-benda yang kena nisbah. Kerana asas iradah tu dia dapat membezakan nabat dan tu asas tu. Jismun namin, satu jisim yang bertumbuh, kan, yang ada sifat boleh tumbuh. Satu jisim tu yang mutlak tu, dia sifat dia ada 3 dimensi, ataupun panjang, lebar dan tinggi, ataupun ada isi padu sahaja. Kemudian kalau dia bertambah saiz jadi namin. Kalau tak bertambah saiz jadi hajar ataupun benda-benda lain. Kan, yang penting dia tak bertambah saiz. Kemudian yang bertambah saiz tadi ni, kalau dia ada sifat memiliki panca indera, boleh tengok hasal tu, zu al-hawas, ada memiliki panca indera yang 5 tu. Jadi kalau ada panca indera tu jadi hayawan. Sebab kucing, bakar semua tu kan ada panca indera kan. Kalau tak ada jadi nabat. Nabat tak ada mata kan? Ada tak mata? Setengah nabat ada mulut lah. Ngap sekali makan lah.
Refleksia ke apa? Tak kira tu mulut lain. Ada mulut tapi tak ada panca indera kan. Indera tu bukan mulut. Indera tu satu keupayaan yang ada pada anggota badan tertentu kan. Lidah ni bukan deria kan. Lidah bukan deria. Deria tu duduk kat lidah. His tu deria, bukan lidah tu sebenarnya. Lepas tu refleksia tak ada lidah kan. Ada duri dalam tu. Lepas tu mutaharikum bil iradah tu, nabat tu dia meliuk bila angin tiup kan. Bukan dia nak pergi ke kanan kiri pun, angin ditolak dia kan. Bukan dia nak, bukan dia yurid iradah sendiri. Jadi tak ada dua ciri tu jadi nabat lah. Hayawan ada ciri tu. Faham ke? Ada soalan lagi? Hamazah. Asri ada soalan Asri? Yang ni apa benda-benda yang wujud ni, pengkelasan benda-benda yang wujud ambil daripada falasifah. Ambil daripada falasifah. Yang ni bukan perbahasan mantik ni, tapi untuk tamsil. Nak bagi contoh, nak untuk mudahkan muta'alimin, untuk mudahkan orang yang belajar mantik. Jadi ambil tamsil ni daripada falsafah. Sebab falsafah ni ilmu yang kaji benda yang wujud. Jadi benda-benda ni benda yang wujud semua ni, pengkelasan benda wujud ambil daripada falsafah. Mantik tak kaji ni, mantik kaji jinsun, faslun, ta'rif. Contoh bagi ta'rif tu kena ambil daripada falsafah. Tengok dalam kitab kitab tu yang syarah tu, dekat mana? Dekat tajuk, dekat jinsun. Dekat jinsun, kalau matan dia tu wazati imma maqulun fi jawabi ma huwa bihasabi asyirkati al-mahdhah. Tu matan. Cari yang matan ni, wazati imma maqulun fi jawabi ma huwa bihasabi asyirkati al-mahdhati kal hayawani ila akhirih. Tu matan. Bahasa apa? Tu matan bahasa 43. Tengok bawah matan tu dekat perenggan wa'lam annal jinsa sinfani 46. Muka surat 46. Wa'lam, kata musannif Syekh Muhammad Syakir rahimahullah, wa'lam annal jinsa sinfani. Sekarang ni kita nak bincangkan jinsun, qarib dan ba'id. Jadi kata musannif, wa'lam annal jinsa sinfani qaribun wa ba'idun. Fal jinsul qaribu huwal maqulu fi jawabi ma huwa ala jami'il haqa'iqil mushtarakati fihi. Iza istama'at fi so'alin wahidin kal hayawani fa innahu yasluhu lil jawabi idza qila mal insanu wal faras wa hakadha idza istakhsaita ataupun ustuqsiyat baqiyatu anwa'i. Wal jinsul ba'idu huwal maqulu fi jawabi ma huwa ala ba'dil haqa'iqil mustarakati fihi iza istama'at duna jami'iha. Mustarakah kah mustarikah? Baca macam mana tu? Isim fa'il ke isim maf'ul? Nak tak pasti, nanti nak check balik. Kau siapa tahu? Tersilap al-mustarikatu. Kalau tak ada fih jadi kalau tak ada fih jadi al-mustarakah. Kalau ada fih jadi al-mustarikah. Jadi musannif sebut kat sini, musannif nak sebut pembahagian qarib dan ba'id bagi jinsun dan juga ta'rif masing-masing. Kan, selepas kita ada gambaran yang kita sebut tadi ni, yang kita bincangkan tadi, wa'lam, ketahuilah olehmu bahawasanya jinsun ada dua jenis. Kan, ada dua jenis, ada dua bahagi.
qaribun wa ba'idun, qarib dan ba'id. Fal jinsul qaribu, maka jinsun qarib huwa adalah al-maqulu, makna kuli yang dikatakan dia makna kuli, fi jawabi, dalam jawapan, ma huwa, bagi soalan ma huwa, ala, ke atas, dikatakan tadi ke atas, jami'i, semua, al-haqaiqi, hakikat, mustarikah, berkongsi, dia hakikat, fihi, padanya. Padanya tu balik kepada mana? Kepada maqul ataupun jinsun qarib. Semua hakikat yang berkongsi padanya, pada jinsun qarib. Iza istama'at, apabila berhimpun dia tu al-haqaiqu al-mustadikatu fi, semua hakikat tu berhimpun, fi soalin wahidin, pada soalan yang satu. Habis. Lepas tu yang demikian itu seperti hayawan. Contoh bagi jinsun qarib. Fa innahu, maka sesungguhnya dia hayawan, yasluhu lil jawabi, sesuai, boleh, dia jawabi, sesuai itu untuk jawapan, untuk menjawab, untuk jadikan sebagai jawapan. Iza qila, apabila dikatakan, apabila ditanyakan soalan, mal insanu wal faras, apa itu insan dan faras, wa hakaza, dan seperti inilah. Iza, apabila, ustuqsiyat ni diperhatikan satu-satu sampai habis. Ustuqsiyat tu ni satu-satu sampai habis, aqsa sampai hujung, ataupun ditanyakan ke semua, ditanyakan ke semua ustuqsiyat tu. Baqiyatu, baki, lebihan, anwa'ihi, hi, bagi jinsun qarib. Apa tu nak habaq takrif ni? Takrif ni nak habaq apabila kita buat soalan, kan, kita tanyakan beberapa hakikat yang berkongsi pada satu jinsun. Kalau kita tanyakan semua hakikat yang berkongsi pada jinsun yang sama, semua sekali, semua tu sesuai untuk kita jawab dengan jinsun tersebut. Jinsun yang ada ciri tu kita panggil jinsun qarib. Satu jinsun yang bawah dia ada banyak hakikat yang berkongsi, kan. Satu jinsun bawah dia mesti ada hakikat, kan, ada nauk. Semua sekali tu, kalau kita buat soalan, kita tanya semua satu-satu. Satu-satu tak boleh, kena tanya dua-dua. Kita buat soalan tanya dua-dua, sebab jinsun tu sesuatu yang berkongsi hakikat, yang jawapan bagi soalan yang bertanyakan beberapa perkara. Sebelum ni kita bincang dah. Jadi soalan kita tu kena buat soalan ada dua hakikat. Bila kita test tengok semua hakikat yang berkongsi pada jinsun tu, kita test, kita ambil dua-dua hakikat tu, kita tanya buat soalan, semua tu jawapan dia dengan jinsun tersebut. Tak ada yang kecuali yang kita jawab dengan bukan jinsun tu. Jinsun yang ada ciri tersebut, yang ada ciri semua hakikat yang bawah dia tu sesuai untuk dia tu jadi jawapan. Bila ditanyakan hakikat tersebut, maka jinsun tu kita panggil sebagai jinsun qarib. Contoh soalan, kita tanyakan, ma huma al-insanu wal faras, apa itu insan dan faras? Jawapan dia apa? Jawapan dia dengan al-hayawan. Betul tak? Boleh tak jawab dengan jismun namin? Boleh ke tak? Soalan tanya ma huma al-insanu wal faras, boleh ke tak boleh jawab dengan jismun namin? Boleh? Asri, boleh ke tak Asri? Mantik kata tak boleh. Secara umum
orang awam boleh lah, tapi kalau mantik sebut tak boleh. Sebab setiap soalan dalam mantik yang tanya hakikat, yang tanya mahu kan tanya hakikat, kena jawab dengan tamamu al-haqiqah, hakikat sempurna, hakikat yang penuh yang boleh kita jawab. Jadi kalau jawab dengan jismun amin tak penuh, boleh tambah lagi tu. Boleh jawab dengan hayawan. Jadi jismun amin tu bukan tamamu al-haqiqah. Jadi tak boleh jawab kena jawab dengan tamamul haqiqah, iaitu al-hayawan, ataupun tamamu al-haqiqati al-mustarakah. Kan, tamam hakikat yang berkongsi. Hakikat berkongsi kita cari satu yang tamam, yang berkongsian itu penuh, yang penuh sekali. Kalau ada lagi tu tak boleh. Kan, kalau jismun amin ada lagi tu, kena boleh tambah lagi hasas mutaharikum bil iradah. Kan, iaitu hayawan. Dia tak boleh jawab dengan jismun amin. Ni pun kena faham. Kalau tidak nanti tak masuk Sagi tak faham nanti. Sebab memang bincang bab kuliah akham ni kena faham dah ni. Tamamul haqiqah tu. Kalau tidak jadi lari habis. Tak ada. Jadi tak faham. Jadi kalau soalan mahuma al-insanu, apa itu insan, wal faras, jawapan dengan al-hayawan. Tak boleh dengan jauhar, tak boleh. Tak boleh dengan jisim mutlak, tak boleh. Kemudian tengok pula, kita try pula hakikat yang lain selain daripada faras dan insan yang berkongsi pada hayawan. Kita tanya mahuma al-baqar wal insan. Jawapan kita pun adalah hayawan. Sebab hayawan tu tamamu al-haqiqati al-mustarakah. Tamam hakikat berkongsi di antara hakikat yang ditanyakan kita tadi. Begitu juga kalau kita ustukhsiyat tadi disebutkan. Semua hakikat yang berkongsi pada hayawan. Kalau kita tanya banyak mana pun, kita kumpul semua sekali, jawapan dia tak hayawan. Kan? Tak ada jawapan dengan jismun amin. Jadi jinsun hayawan tu kita panggil qarib. Sebab semua hakikat yang berkongsi pada dia hayawan tu, bila kita tanyakan, kita jawab dengan dia. Saya tengok banding dengan jinsun baik, nampak beza. Tu jinsun qarib. Ciri dia jinsun yang hakikat yang bawah dia tu, yang berkongsi pada dia jinsun, bila kita tanya semua sekali, kita test satu-satu, jawapan tetap dengan dia. Itu panggil jinsun qarib. Ataupun kalau meluat nak faham hak takrif manatiqah ni kan, ada ke meluat? Faham macam ni lah. Lukis ni jinsun qarib tu hayawan. Kalau atas mubasyarah buat macam ni kan. Jadi payah kalau nak baca kitab nanti tak faham pula dah. Nanti ahli mantik tulis ibarat ni tak faham kan. Tengok jinsun ba'id pula dalam kitab tu, wal jinsu al-ba'idu, dan jinsun ba'id huwa adalah al-maqulu, makna kuli yang dikatakan, yang disebut dia tu fi jawabi, dalam jawapan, bagi soalan ma huwa, soalan yang tanya tamam hakikat, bukan soalan biasa-biasa peringkat awam-awam. Jadi jawapan kena tamam hakikat, ala ba'di, ke atas, ataupun merujuk kepada ba'di al-haqaiqi, beberapa hakikat. Tengok kat sini beza kan. Yang tadi ala jami'i al-haqaiqi, yang jinsun qarib. Yang sekarang ni ala ba'di al-haqaiqi. Nampak beza situ? Ke atas beberapa hakikat. Jadi ba'din tu muqabil bagi jami' tadi ni, lawan. Beberapa hakikat yang berkongsi fihi, padanya, pada jinsun ba'id. Iza istama'at, apabila terhimpun dia beberapa hakikat tu, duna jami'iha, bukan kesemua sekali. Maksudnya, baca perhabis dulu. Kal jismi, demikian itu seperti jisim. Jisim contoh bagi jinsun ba'id kat sini, fa innahu yasluhu lil jawabi, maka sesungguhnya dia jisim, yasluhu sesuai, dia jisim lil jawabi, untuk jawapan. Iza qulta, apabila engkau katakan, ataupun apabila engkau tanyakan soalan ma huwa al insanu, apa itu insan,
wal hajar dan hajar. Kan? Jadi musannif sebut bila buat soalan insan dan hajar tu apa? Jawapan dia tamam hakikat. Mana tamam hakikat bagi insan dan hajar? Tamam hakikat bagi hajar dan insan. Isim mutlak kan? Tak boleh jawab dengan hayawan sebab dia tak cover sekali kan, tak masuk sekali hajar. Tak boleh jawab. Kena jawab dengan tamam haqiqah. Tamamul haqiqah al-mustarakah. Jadi jisim mutlak tu ataupun jisim jadi jawapan bagi soalan ma huwa al-insanu wal hajar. Kan? Itu satu. Li'annahu, dia bagi kita li'annahu tamamul mahiyati al-mustarikati bainahuma. Kerana dia jisim mutlak adalah tamam mahiyah musyarakah, mahiyah yang berkongsi, yang penuh. Tamam tu penuh. Mahiyah hakikat yang berkongsi, yang penuh. Nak terjemah apa? Nak terjemah penuh hai tamam ni. Yang penuh setakat yang boleh. Kan, setakat yang kita mampu, setakat yang ada kat sini yang mampu penuhkan. Walakin, tetapi ni tadi satu soalan boleh jawab dengan dia jinsul qarib. Jinsul ba'id, sorry. Sagi nak buat soalan lagi, kita ambil sebahagian hakikat yang bawah jisim mutlak, ambil dua kan. Tanya tadi tak boleh jawab dengan jisim mutlak, kena jawab dengan bawah dia. Tengok sini dia kata walakin tetapi iza qulta, apabila engkau katakan dalam soalan engkau, ma huwal insanu wal faras, apa itu insan dan faras? Insan dan faras dua hakikat yang di bawah jisim mutlak kan, betul tak? Betul lah kan, sebab semua ni jadi hakikat-hakikat yang berada di bawah jisim mutlak. Bila ditanyakan insan dan faras, au ma huwa al insanu wasyajar, ataupun apa itu insan dan syajar. Insan dan syajar. Mana syajar? Ni lah nabat ni. Nabat yang syajar. Kan satu dia kata insan dan faras, satu insan dan nabat yang kedua. Tengok jawapan dia dengan apa? Kan? Lam yasluh, tak sesuai. Tak boleh. Dil jawabi anhuma. Lam yasluh huwa balik kepada apa? Kepada jisim. Tak sesuai jisim tu, tak sesuai dia jisim lil jawabi bagi jawapan, untuk menjawab anhuma, jawab bagi kedua-duanya. Huma tu apa? Kedua-dua soalan tadi ni kan, as-soalaini al-mazkuraini kan, sabiqan. Li'annahu laisa, kerana dia tu jisim, laisa bukan, tamamal mahiyati, tamam hakikat, al-mustarikati yang berkongsi dia hakikat, bainahuma di antara kedua-duanya. Huma balik kepada setiap dua item dalam soalan. Huma tu balik kepada insan dan syajar, lepas tu balik kepada insan dan faras. Kan? Kena jawab dengan tamam hakikat. Jadi kalau soalan tadi dia tanya insan dan faras, jawab dengan apa? Jawab dengan hayawan. Kan? Tak boleh jawab dengan jisim. Tak boleh. Sebab kita habaq tadi jawapan yang dalam mantik kena jawab dengan tamamu al-haqiqah al-mustarakah. Kan? Jadi kalau tanya insan dan faras, setakat yang kita boleh dapat penuh jinsun adalah hayawan. Kan? Tak bolehlah ambil jisim mutlak sebab boleh pi lagi. Boleh ambil lagi yang bawah-bawah tu. Jadi dia tak jadi jawapan tu. Jadi jisim mutlak tu ada sebahagian hakikat yang bila ditanyakan tak boleh dia tu jadi jawapan. Dia hanya sesuai jawapan kepada beberapa hakikat sebahagian. Sebahagian yang lain tak sesuai jawapan. Yang jenis macam ni dipanggil jinsun ba'id. Kan? Jadi jisim tu jinsun ba'id. Kan begitu juga dalam contoh musannif ni, kalau tanyakan insan dan juga syajar ataupun nabat. Kan? Apa itu insan dan nabat atau syajar? Jawapan dengan
Dengan apa? Apa itu insan dan syajar? Apa jawapan? Jismun amin kan? Tak boleh jawab dengan jisim mutlak, tak boleh. Sebab apa sebab? Tamam, ingat ambil mati tamam tu. Apa sebab? Jawapan dia tamam. Kan? Yang penting kena ingat ni, tak jadi tak faham sebab ni. Tamam tu lah penting, key point. Keyword dia tamam kan? Kalau ikut biasa kita kata boleh lah kan jawab pi lah, sebab dia hakikat yang berkongsi juga tu kan. Jawab pula dengan hak mana-mana pun sebab dia jinsun juga, sebab dia berkongsi juga. Bolehlah jawab sebab kedua-dua yang kita tanyakan tu ada ciri yang berkongsi tu, bolehlah jawab kan. Tapi dalam mantik nak jawapan yang tamam tadi ni. Jadi jawapan bagi nabat dan insan tu kalau ditanyakan dalam satu soalan, jawapannya jismun namin, bukan jismu mutlak. Jadi yang macam tu yang ada jinsun, yang ada ciri, hanya sebahagian saja hakikat yang berkongsi di bawah dia tu yang jadi jawapan, yang dia tu jadi jawapan, maka jadi jinsun ba'id. Kalau semua sekali sesuai dia tu jawapan, jadi jinsun qarib. Kan? Memanglah semua sesuai sebab memang yang ni je duduk bawah dia. Kan? Habis. Ada soalan tak? Ada soalan, kita tengok dekat faslun qarib pula dalam kitab. Tengok dekat tengok dekat matan wa imma ghairu maqulin fi jawabi ma huwa bal maqulun fi jawabi ayyu syai'in huwa fi zatihi. Tengok matan tu. Wa imma ghairu maqulin, kepala matan dia. Nampak? Dapat? Balik. Tu tengok dekat tu syarah dia tu, wa'lam. Cari dekat syarah wa'lam annal fasla nau'ani. 53 wa'lam qala al-musannifu wa'lam annal fasla nau'ani qaribun wa ba'idun fal qaribu huwa alladhi yumayyizu syai'a an jami'i ma yusharikuhu fi jinsihil qaribi kan natiqi bin nisbati ilal insani fahuwa faslun qaribun li'annahu yumayyizul insana an kulli ma yusharikuhu fi jinsihil qaribi wa huwal hayawanu kal hassasi bin nisbati ilal hayawani fa innahu qaribun li'annahu yumayyizul hayawana an kulli ma yushariku fi jinsil qaribi wa huwal jismu an-nami wal ba'idu ataf huwa alladhi yumayyizu syai'a an ba'di ma yushariku fi jinsihil ba'idi kan nami wal hassasi binisbati ilal insani fa innan nami yumayyizuhu anil jamadi alladhi yusharikuhu fi jinsihil ba'idi alladhi huwal jismu walakin la yumayyizuhu anil syajari wal farasi allazaini yusharika nihiyan situ yusharikanihi aidan fi hadzal jinsil ba'idi wal hassasu yumayyizul insana 'anil syajari wa la yumayyizuhu 'anil farasi alladhi yushariku fil jinsin nami. Janganlah pula. Ketahuilah olehmu bahawasanya faslun itu ada dua. Ni senang faham ni faslun ni sebab kita dah faham jinsun qarib. Nak faham faslun qarib dan faslun ba'id, kena faham jinsun qarib, jinsun ba'id. Sebab dalam takrif faslun qarib dan ba'id disebut perkataan jinsun qarib dan ba'id. Kan? Wa'lam anal fasla nau'ani, ketahuilah olehmu bahawasanya faslun itu ada dua jenis, qaribun wa ba'idun. Qarib dan ba'id. Fal qaribu, maka qarib huwa allazi yumayyizu asy-syai'a, adalah faslun yang membezakan asy-syai'a, sesuatu ataupun nau', satu hakikat, satu nau' an, daripada semua ma yusyarikuhu, nau' yang lain, hakikat yang lain yang berkongsi padanya. Yusyariku mana tu? Hu mana? Hu tu asyai', balik pada asyai', yang berkongsi dengan syai' tadi fi jinsihi al-qarib, pada jins qarib yang sama, pada jinsun qarib bagi syai' tadi.
jinsihi itu syait tadi. Kan natiqi, demikian itu seperti natik. Contoh bagi faslun qarib. Jadi kata musannif dekat sini, faslun qarib tu faslun yang membezakan satu hakikat daripada kesemua hakikat-hakikat yang lain yang berkongsi dengan hakikat yang kita bezakan tadi, berkongsi itu pada jinsun qarib yang sama. Macam Anda beritahu sebelum ni lah kan, faslun qarib tu iaitu membezakan insan syait kat sini dengan hakikat-hakikat yang lain yang berkongsi pada jinsun qarib yang sama, iaitu hayawan. So sini musannif beri contoh kan natiqi kan, natik tu lah. Natik tu jadi faslun qarib yang tak ada dalam pokok di tepi tu, yang merah tu, bin nisbati dengan nisbah kepada insan. Syait kat sini. Tengok dalam kitab mantik nanti dia akan sebut bin nisbati, bin nisbati, bin nisbati, kena ada sebut bin nisbah tu kan. Sebab jinsun faslun 5 kuliah kham ni dia nisbi, maksudnya dia berubah-ubah, relatif. Kadang-kadang dia jadi jinsun, kadang-kadang jadi nau'un, kadang jadi faslun, berubah ikut nisbah tertentu, dia berubah, dia nisbi. Sebab tu kena sebut bin nisbati ila apa-apa. Fahuwa faslun qaribun. Jadi natik dengan nisbah kepada insan tu dia jadi faslun qarib bagi insan kan. Jadi natik itu faslun qaribun lil insani atau binisbati ilal insani. Li'annahu, kerana natik tu yumayyizu, membezakan insan daripada kesemua hakikat yang berkongsi dengan insan pada jisim namin. Pada jinsunnya yang qarib, iaitu hayawan. Wakal hassasi, dan seperti hassas binisbati ilal hayawani. Hassas mana? Tu hassas. Dia kata faslun qarib. Sini sebut faslun qarib binisbati ilal hayawani, bukan binisbati ilal insan. Jadi hassas tu dengan nisbah kepada hayawan, dia jadi faslun qarib. Tapi kalau binisbati ilal insan jadi faslun ba'id. Fa'innahu qaribun, maka dia qarib li'annahu, kerana dia membezakan hayawan. Jenis apa, hassas membezakan hayawan daripada nabat. Sini sebut apa? Sini sebut an kulli ma yushariku fi jinsi al-qarib wa huwa al-jismu an-nami. Dia tak sebutlah nabat. Semua tu berkongsi, hayawan dan nabat berkongsi pada jismun namin. Wal ba'idu huwal ladzi. Jadi musannif nak bagi tahu kata qarib ni dan ba'id relatif, nisbi. Sebab tu dia bagi contoh. Dia bagi contoh yang berbeza kan. Contoh yang berbeza kat sini, dua contoh. Wal ba'idu, dan jinsun dan faslun ba'id huwal ladzi adalah faslun yang membezakan sesuatu hakikat daripada beberapa hakikat yang lain yang berkongsi dengan syait tersebut fi jinsihi al-ba'id, pada jinsunnya yang ba'id, kan-nami wal hassasi, seperti namin dan hassas dengan nisbah kepada insan. Fa'innan namiya yumayyizu, semuanya nami tu membezakan hu tu insan daripada jamat. Jadi namin dekat whiteboard ni, mana namin? Tu namin tu ziyadah fil hajmi tu namin. Namin ni membesar ataupun tambah saiz kan. Ziyadah fil hajmi tu namin. Tukar pun boleh, ziyadah fil hajmi au namin. Masdar namin apa? Numumah ke? Masdar namin. Tak apalah, namin tu dia jadi faslun ba'idun bagi insan
hasas tu pun dia kata kat sini namin ataupun ziyadah fil hajmi dan hasas jadi faslun ba'idun bagi insan. Sebab namin tu membezakan insan daripada jamat. Jamat mana? Jamat tu ni, hajar ni. Hajar ni jamat. Jamat ni sesuatu yang statik, tak bertambah saiz. Jamat seketui itulah, dia tak jadi bertambah saiz. So dia jamat lah. Hajar tu jamat. Jadi namin tu ataupun ziyadah fil hajmi membezakan insan dan hajar, yang mana kedua-dua ni berkongsi pada jinsun ba'id, iaitu jisim mutlak tu. Kan kat sini sebut yusyariku fi jinsi al-ba'idi allazi huwa al-jismu, walakin tetapi la yumayyizuhu, dia tidak membezakan akan hutu insan anis syajari wal farasi. Syajar dan faras, nabat tu syajar, faras kat sini. Jadi faslun ba'id namin tu ziyadah fil hajmi, dia tak bezakan insan dan nabat. Kan? Sebab apa tak beza? Sebab kedua-dua tu ada sifat namin. Nak beza macam mana kan? Kan nabat ni bertumbuh kan? Membesar. Insan pun besar, membiak. Jadi kalau macam tu, maka namin ataupun ziyadah fil hajmi tu tak jadi faslun. Sebab faslun ni membezakan. Kan? Jadi faslun ba'id ni membezakan beberapa hakikat saja yang di bawah dia tu. Macam jinsun ba'id tadi ni. Setengah dia tak boleh beza. Kalau setengah yang lain boleh beza. Macam hajar dengan insan tadi boleh beza. Sebab hajar tu tak namin, insan tu namin. Insan tu bertambah saiz. Faras pun sama kan. Kalau antara insan dan faras, dua tu namin tak boleh bezakan. Sebab kedua-dua tu ni bertambah saiz. Sebab tu kat sini musannif sebut an ba'dima yusyarikuhu wal ba'idu huwa allazi yumayyizu syai'a an ba'di. Kalau yang faslun qarib tadi ni, dia kata apa? Ba'di ke? Dia kata kulli kan? Dia kata jami'i. Fal qaribu huwa allazi yumayyizu asy-syai'a an jami'i. Jadi lebih kurang kisah dia macam jinsun tadilah. Satu jamak, satu ba'din. Walakin la yumayyizu, tapi dia tidak membezakan insan daripada syajar dan faras allazaini yang kedua-dua tu yusyarikanihi berkongsi kedua-dua syajar dan faras tu dengan insan aidan juga fi hadza, pada ini al-jinsi al-ba'id, jinsun ba'id ini, iaitu apa tadi? Jisim. Kan jisim. Berkongsi pada jisim yang sama kan. Perhabis sikit lagi. Wal hassasu yumayyizul insana anis syajari, dan hassas membezakan akan insan daripada syajar. Hassas antara hayawan dan jisim namin tu membezakan insan daripada syajar, daripada nabat. Kan? Wala yumayyizuhu anil farasi, dan tidak membezakan oleh hassas tu akan insan daripada faras. Sebab kedua-duanya hassas. Dia tak boleh bezakan. Yang berkongsi allazi yusyarikuhu, yang mana yusyarikuhu berkongsi dia faras
dengan hu, dengan insan fi al-jismi an-nami. Kedua-dua tu berkongsi pada jisim namin. Habis cerita. Ada soalan? Uzaifah, mana Uzaifah? Tak ada soalan ke? Hak mana? Insan dan faros dekat hasas lah. Hasas. Yang hasas tadi ke yang apa, namin? Dekat apa, faslun ba'id kot. Faslun ba'id. Faslun ba'id, sekali lagi, faslun ba'id ni kan, faslun yang membezakan satu hakikat daripada hakikat-hakikat yang lain. Sekali lagi, faslun ba'id ni faslun yang membezakan satu hakikat daripada sebahagian, bukan semua, sebahagian hakikat-hakikat yang lain yang berkongsi ke semua hakikat tersebut pada jinsun yang sama. Faham? Maksudnya bukan semua hakikat yang berkongsi pada jinsun tu dia bezakan. Ada sebahagian dia tak boleh bezakan. Dia sesuai untuk bezakan sebahagian hakikat saja. Kan? Contoh dekat sini hasas. Kan Musani bagi contoh hasasun. Jadi dekat whiteboard tu hasas. Sri nampak kat whiteboard tu apa? Hasas. Mana hasas? Hasas tu kan. Dia jadi faslun ba'id bagi insan, bagi syait yang kita tengok dekat sini insan. Kita kata dia tu faslun ba'id. Sebab apa? Sebab insan tu sebelum tu tengok dekat hakikat-hakikat yang lain yang berkongsi pada apa, jinsun ba'id yang dekat hasas tu. Tengok hasas tu, atas dia tu jismun namin. Jadi jismun namin tu bawah dia ada banyak hakikat. Ada nabat ataupun syajar, ada bakar, ada faros, ada insan kan. Itu semua hakikat yang berkongsi pada jismun namin ataupun kat sini kita sebut jismun ba'id. Kan kita sebut tadi hasas tu faslun ba'id bagi insan. Sebab apa? Sebab dia tak bezakan insan daripada kesemua hakikat. Setengah hakikat je dia boleh bezakan. Kalau semua tu dengan maksud kita kata hasas tu boleh bezakan insan dengan faros, boleh bezakan insan daripada bakar, boleh bezakan insan daripada nabat. Boleh ke tak? Kita tengok. Kita tengok-tengok tak boleh semua, boleh setengah saja. Yang boleh tu hasas tu bezakan insan daripada hakikat nabat ataupun syajar. Kan sebab insan tu dia namin, dia hasas. Kan? Insan kan dia pancendera kan? Namin tu tak ada pancendera kan? Nabat ataupun syajar tak ada pancendera. Jadi dia sesuai lah, dia jadikan sebagai faslun, sebagai pembeza. Kita tengok pula insan dengan faros. Boleh tak kita jadikan hasas tu sebagai pembeza dua hakikat ni? Tak boleh, sebab kedua-dua tu hasas. Tak beza macam mana? Ma huwa alladhi yumayyizu al-insana an al-faras. Boleh jawab ke dengan apa? Dengan hasas? Tak boleh. Maksudnya kita buat soalan ayyu syai'in al-insanu ayyu jinsin huwa fi zatihi. Boleh jawab ke dengan apa? Dengan hasas? Tak boleh. Kena jawab dengan hayawan. Dengan natik.
Nanti dalam apa? Dalam bab takrif kita tengok nanti kena guna faslun qarib, tak boleh guna faslun ba'id. Dalam mantik, dalam takrif yang akan kita gunakan adalah faslun qarib. Tak boleh gunakan faslun ba'id. Faham ke tak Asri? Ya ke? Kan jinsun ada yang safil, tausik dengan alat Alim. Lagi satu yang jinsun mufrad tu mana? Apa? Kalau bab jinsun ni dalam mantik kan, bab jinsun ada dua taksim. Ni satu taksim, iaitu pembahagian guna qarib dan ba'id. Kan? Satu lagi taksim kepada 4. Alin, mutawasit, safil, mufrad ataupun munfarid. Yang tu sebenarnya nak pilih untuk tak jelaskan, tak hurai dalam kelas, sebab dia tak terlibat dalam takrif. Yang terlibat dalam takrif yang qarib ba'id ni, sebab tu mesti huraikan sebelum masuk bab takrif. Tapi dah dia tanyakan, Syekh kita tanyakan. Satu lagi taksim jinsun kepada alin, mutawassitun, safilun dan mufradun. Jawab bila sikit. Jawab sikit. Ingat yang tu nak ni kelas nanti, kelas lepas ni ke kitab lain. Sebab kan kena tapih kan, takkan tibai semua kan. Kalau ikut nak tibai semua, mana boleh orang tak faham sekali kan. Otak manusia ni dia peringkat-peringkat maklumat tu kan. Dia tak boleh bagi semua tu, dia jadi tak boleh nak ni semua. Dia kena sikit-sikit. Dan sikit, yang paling sikit yang awal tu yang paling penting kan, yang paling dia jadi apa, ru'us masail kan. Jinsun alin tu yang paling tinggi, dua atas sekali. Tak bincang takrif lah, apa ahbab macam ni je, dua atas sekali tu. Jadi jinsun alin kat sini jauhar tu lah kan. Jinsun safil duduk bawah sekali, sebelum nauk tu dah jadi nauk kan, bukan jinsun. Jadi kat sini ni jadi hayawan tu lah. Hayawan tu jadi jinsun alin. Safil. Jinsun bawah sekali. Tengah-tengah tu semua mutawasit. Tengah-tengah kan, tengah-tengah tu semua mutawassitun. Dah 3 dah kan. Satu lagi jinsun mufrad tu. Jinsun mufrad tu dia duduk seorang-seorang, dia tak ada dalam pokok. Sebab tu mufrad, dia duduk dalam silsilah lain, dia duduk seorang-seorang, seketui dia. Maknanya dia tu bukan jauhar. Sebab semua ni pokok ni, semua ni adalah jauhar ni. Faros ni jauhar, cuma jauhar yang tambah ciri-ciri lah kali jadi faros. Jadi kalau yang duduk luar pokok ni, dia bukan jauhar lah. Dia apa? Tak tahu. Dia sesuatu benda yang hakikat dia lain sama sekali. Dia panggil jinsun mufrad. Dalam kitab mantik sebut la misala lahu, tak ada contoh. Tapi setengah ahli manatiqah dan juga falasifah bagi contoh dengan aklun kan. Aklun bukan akal sini ni, akal menurut falasifah. Akal ni ada kekuatan taksir, apa mencipta alam ni. Falasifah kata ada sesuatu yang lain selain Tuhan yang boleh ada kuasa taksir, yang mencipta planet, mencipta falak, nama dia akal. Aklun. Bukan akal sini, akal. Jadi akal dalam istilah falsafah ada dua kan. Satu akal sini, apa quwah mudrikah ni, keupayaan untuk tanggap sesuatu maklumat.
Satu lagi aqlun dengan maksud sesuatu yang mujarrad, yang apa, ada ta'alluq taksir ataupun yang ada apa, boleh ijad, boleh mencipta sesuatu. Setengah bagi contoh aqlun tu. Jadi banyak kitab mantik disebut la misala lahu, tak ada contoh bagi jinsun mufrad. Hanya nak lengkapkan taksim kepada 4. Sebab kalau ikut Akai akan kata ada 4 taksim, ada 4 bahagian bagi jinsun. Habis. Sebab tambah sikit lagi, kalau alin tu jinsun, al-jinsu allazi tahtahu ajnasun walaysa fawqahu jinsun. Tu alin. Jinsun yang bawah dia tu ada ajnas, atas dia tak ada jinsun. Dia tengok atas bawah. Kemudian kalau safil, al-jinsu allazi apa? Fawqahu ajnasun walaysa tahtahu jinsun. Sebab tu dia safil tu, atas dia ada ajnas, bawah dia tak ada jinsun, ada nauk. Kemudian kalau mutawassitun, jinsun allazi fawqahu ajnasun ataupun jinsun wa tahtahu jinsun. Atas ada jinsun, bawah ada jinsun, jadi mutawassit. So kalau mufrad macam mana? Nak cukupkan taksim akli, kita katakan la jinsa fawqahu wala jinsa tahtahu. Kan, sebab tu taksim akli. Sebab dia tengok atas bawah jadi 4 dua last sekali. Lagi ada soalan? Yang taksim baik tadi kan, dia hanya pada musun dan fasun kan. Sebab pun dia tak ada benar tak? Tak ada apa? Sebab apa kori baik tak ada pada nak dia kata taman bahaya. Sebab Pada nauk. Sebab tak ada taksim baik atau kori, sebab dia taman bahaya. Dia kata Kalau qari baik itu berdasarkan jarak dengan nauk tu. Maksudnya tengok jinsun, dia jarak dengan nauk tu jauh ke dekat. Tapi kalau nauk tu ada taksim lain pula. Ada taksim nauk hakiki dan idhafi. Ni pun anda tak mau syarahkan. Sebab ni nantilah kan. Lepas tu juz'i pun ada hakiki dan idhafi. Lagi ada soalan lain? Ada soalan? Kalau tak ada, kita tengok. Kita masuk bab al-maqsid ataupun bab tujuan, tajuk yang menjadi fokus mantik yang disebut dalam maudhu' mantik, iaitu perbahasan tentang al-mu'arrif dan qaulun syarih. Jadi sebelum ni, perbahasan sebelum ni, iaitu perbahasan al-kulliyatu al-khams, makna-makna kulli yang 5. Macam kita sebut awal-awal dulu kelas mantik, bahawasanya mantik ada 2 bahagian besar, iaitu bahagian tasawurat dan tasdiqat. Dan setiap bahagian besar ni ada 2 bahagian pula, iaitu maqasid dan mabadi. Kan? Maqasid dan mabadi. Jadi tasawurat tu ada maqasid, ada mabadi. Tasdiqat ada mabadi, ada maqasid. Mabadi kat sini dengan maksud ajza'u al-maqasid, juzuk-juzuk bagi maqasid. Jadi kalau maqasid, tasawurat tu adalah ta'rif ataupun qaulun syarih, dia punya juzuk ataupun mabadi bagi qaulun syarih adalah al-kulliyatu al-khams. Jadi kita faham dekat sini, juzuk-juzuk ataupun batu bata untuk membina ta'rif adalah al-kulliyatu al-khams. Dengan lebih dakik ataupun lebih tepat, juzuk yang membina ta'rif tu adalah sebahagian daripada 5 makna kulli tu, bukan semua, iaitu jinsun dan juga faslun dan juga khassatun. 3 saja yang terlibat jadi ajza' dalam ta'rif kita ni, sama ada had atau bersam. 3 saja, bukan 5 sekali.
Sebab naun tu dia hakikat penuh, bukan juzuk kan, dia hakikat penuh. Jadi dia bukan juzuk bagi takrif. Lepas tu aradun amun tu dia tak boleh kita gunakan dalam takrif, sebab kecuali syarat tertentu. Kalau seketul satu tu tak boleh, sebab dia tak membezakan. Takrif ni fungsi dia membezakan sesuatu hakikat daripada hakikat yang lain, ataupun ma'rifatu haqiqati al-asya', mengetahui hakikat sesuatu. Dua fungsi takrif, ingat sampai mati. Dua fungsi takrif, satu ma'rifatu haqaiqi al-asya', mengetahui hakikat sesuatu. Itu satu fungsi takrif. Nak tahu hakikat sesuatu kena ada takrif, sebab dia tu al-ma'lumu al-musilu ila majhulin tasawwuriyin. Satu lagi fungsi takrif tamyiz, membezakan satu hakikat daripada hakikat yang lain. Jadi ar-ra'am tu dia tak ada kedua-dua fungsi ni, sebab dia tu umum dan dia bukan zati bagi sesuatu, dia aradi. Zati itu merujuk hakikat, jadi dia bukan zati, dia tu aradi. Jadi dia tak menunjukkan hakikat sesuatu. Satu. Jadi fungsi yang pertama tak ada, fungsi kedua pun tak ada, sebab dia ni umum, dia ada pada banyak hakikat, dia bukan khusus untuk satu hakikat. Jadi tak boleh guna dia untuk tamyiz, untuk bezakan satu hakikat. Jadi aradun amun tu memang tertolak dalam takrif secara ni lah, secara pertama kali sebut tertolak, tapi ada syarat tertentu yang membolehkan dia tu jadi boleh sebut dia dalam takrif. Kalau seketul itu tak boleh, satu tak boleh. Kemudian jadi dua tu tak boleh kan, naun dan aradun amun. Jadi tiga saja yang boleh kita gunakan untuk kita bentuk takrif: jinsun, faslun dan juga khassatun. Khassatun tu boleh sebab walaupun dia ni bukan zati, dia tak tunjuk hakikat. Zati tunjuk hakikat, aradi tak. Aradi tunjuk sifat kan, sebab aradi kan makna kuli yang kharijun, keluar hakikat. Walaupun dia aradi, tak tunjuk hakikat, tapi dia ada fungsi yang kedua, iaitu dia tamyiz, dia mumayyiz, dia membezakan satu hakikat daripada hakikat yang lain, sebab dia ciri khusus. Dia bukan zati, dia aradi, sifat khusus yang luar hakikat, yang membezakan satu hakikat daripada hakikat yang lain. Jadi boleh kita ambil khassah tu untuk kita jadikan sebagai takrif. Kemudian jinsun dan faslun. Jinsun tu boleh sebab yang pertama memang ditunjuk kepada hakikat, sebab dia zati kan. Zati ni bukan luar hakikat, di dalam hakikat kan, dia juz'un, juzuk daripada hakikat. Jinsun tu kan juz'un mustarakun. Jadi dia memberi faedah mengetahui hakikat sesuatu, walaupun dia tak memberi faedah kalau dia seorang. Tamyiz tak bagi faedah kan, sebab dia umum. Jinsun ni umum, dia berkongsi. Kalau dia seorang tak bagi faedah tamyiz, tapi dia bagi faedah ma'rifatu haqaiqi al-asya', sebab dia tu zati bagi hakikat. Faslun kan, faslun ni boleh sebagai juzuk takrif, sebab yang pertama dia zati, dia juz'un khassun, dia juzuk hakikat yang khusus untuk satu hakikat. Dan disebabkan dia khusus untuk satu hakikat, maka dia juga ada fungsi tamyiz. Jadi faslun ni lagi hebat, dia ada dua fungsi, tamyiz dan juga ma'rifatu haqaiqi al-asya'. Jadi juzuk ataupun mabadi yang membina takrif adalah jinsun, faslun dan khassatun kan. Mabadi bagi maqasid iaitu takrif. Jadi sebelum ni kita dah bincangkan bagi habis tajuk kuliah kham ni, sekali dengan taksim tadi kita bincang tadi ni. Sekarang ni kita nak bincangkan tajuk maqasid, tajuk yang lebih penting sebenarnya. Malah tajuk kuliah kham tu khodam ataupun alat untuk sampai kepada tajuk fokus kita dalam mantik, iaitu tajuk maqasid, tajuk al-mu'arrif ataupun qaulun syarihun. Tengok dekat matan tu, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darani amin wa bi ulumi masyayikhina fi darani amin. Al-qawlu asy-syarihu, al-qawlu asy-syarihu ai hadza babu al-qawli asy-syarih. Ini bab qaulun syarih. Jadi masuk bab baru, bab maqasid. Setelah selesai bab mabadi. Qaulun syarih ni kan, qaulun menurut manatiqah bermaksud al-murakkab
Kan qaulun menurut falasifah. Qaulun menurut falasifah. Al-murakkabu sama ada aqli ataupun lafzi. Sama ada murakkab tu nilah beberapa mufrad. Adalah sama ada murakkab tu makna murakkab yang kita hadirkan di zihin ataupun yang kita tulis ataupun yang kita sebut di mulut lafaz. Menurut manatiqah qaulun al-murakkab. Sebab apa kita kata menurut manatiqah? Sebab menurut ahli nahu bukan murakkab, lebih umum. Qaulun menurut nuhat ataupun ahli nahu apa merangkumi mufrad dan murakkab. Tengok dalam alfiah kan, bab kalam tu ada qaulun dia kata lebih umum. Menurut manatiqah al-murakkabu. Sebab apa macam tu? Sebab manatiqah ni dia kata takrif mesti murakkab, tak boleh mufrad. Jadi kena ada dua ataupun lebih perkataan untuk buat takrif. Takrif dalam mantik mesti murakkab. Sebab tu mereka sebut al-qaulu. Dan menurut yang dinaqalkan daripada Ibn Sina, takrif mesti murakkab. Sebab tu sebut al-qaulu. Tetapi menurut sebahagian yang lain ahli mantik macam Ar-Razi ataupun Qutbuddin Ar-Razi, dan juga diikuti oleh Syed Syarif Jurjani dalam Syamsiah dan juga syarah dia, dan dia punya hasyiah dia Syed Syarif, dan juga Taftazani dalam matan beliau. Depa kata boleh takrif dengan mufrad. Maksudnya satu perkataan je. Kita sebut faslun cukup. Apa takrif insan kita sebut faslun bagi insan saja. Kita sebut apa? Kita sebut natik. Ma huwal insanu, takrif insan kita kata al insanu natiqun. Boleh mufrad, tak murakkab daripada beberapa perkataan ataupun makna kan. Jadi khilaf lah kan. Tapi qaulun dekat sini sebab ikut pandangan manatiqah macam Ibn Sina. Ibn Sina sahibu as-sina'ah, tuan punya sina'ah mantik. Syaikhus sina'ah, mantik main daripada dia. Macam si bawah tu ibu bagi kitab, si bawah tu ibu bagi kitab nahu yang ke belakang kan. Kitab Ibn Sina tu ibu bagi kitab-kitab mantik yang ke belakang, yang selepas dia. Sagi tengok dalam Isaruji ni pun sagi dia kata takrif mesti kena murakkab, dan contoh-contoh dia dalam dia punya nak terang sagi bawah-bawah tu selepas takrif tu. Kemudian asyarihu al-qaulu habis cerita. Asyarihu tu dia bagi nama asyarihu sebab li'annahu yashrahu al-mahiyata fil jumlati, secara umum. Syarah ni apa? Syarhun ni menjelaskan lah kan, memberitahu kan. Li'annahu yashrahu al-mahiyata fi al-jumlati, secara umum, secara borong. Sebab apa kata fil jumlah? Sebab sawaun kana yumayyizu al-mahiyah lah kan an ma yusyarikuha, sama ada dia tamyiz atau sawaun kana yumayyizuha an ma yusyarikuha atau yu'arrifu haqa yu'arrifu kunhaha. Payah kan? Kunhu tu hakikat lah. Sama ada tamyiz ataupun dia menjelaskan hakikat tu sendiri. Hakikat tu apa? Hakikat insan tu apa? Sawaun kana yumayyizu al-mahiyata ataupun yumayyizu asy-syai'a an syai'a lah senang. Yumayyizu asy-syai'a an ma yusyarikuhu au yu'arrifu ma hiya
mahiyatahu. Yu'arifu mahiyatahu. Ulang sekali lagi. Sawa'un kana yumayizu asyai'a an ma yusyarikuhu aw. Sawa'un kana aw yu'arifu mahiyatahu. Mengenalkan ataupun mensyarahkan hakikat. Ini bergantung merujuk kepada tadi yang sebut fungsi takrif dulu kan, tamyiz ataupun mensyarahkan hakikat. Sebab tu nama dia syarah, dia menjelaskan hakikat, sama ada membezakan ataupun habaq hakikat tu apa. Kemudian ahli mantiq mentakrifkan qaulun syarih dengan takrif-takrif yang banyak. Antaranya kita bagi dekat sini. Ni tak masuk matan lagi. Maka antara takrif qaulun syarih secara umum, qaulun syarih tu dia punya takrif makanat ma'rifatuhu makanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifati al-mu'arraf. Takrif bagi qaulun syarih secara umum sebelum masuk dia punya taksim adalah makanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifati al-mu'arraf, kan? Makanat sesuatu, barang, perkara. Kanat yang adalah ma'rifatuhu, mengetahui akan dia. Ma tadi sababan adalah sebab. Ma'rifah mengetahui dia tu, takrif tu adalah sebab, menjadi sebab. Lima arifati kepada mengetahui al-mu'arraf sesuatu yang ditakrifkan, al-majhul yang tidak diketahui. Jadi kita ada mu'arraf ataupun al-majhul, sesuatu yang kita tak tahu lagi, kita nak tahu, kita nak takrifkan. Bila kita hadirkan di zihin ataupun kita hadirkan di zihin lah, senang. Tak boleh kalau tulis saja kat atas kertas tanpa kita hadirkan di zihin, maka dia tidak akan menjadi sebab untuk tahu sesuatu yang kita majhul, kan? Dia jadi sebab tu dengan syarat kita makrifah. Makrifah tu dengan maksud hadir kat zihin lah. Tahu idrak kan? Idrak tu hadir kat zihin. Jadi makrifah yang first dekat takrif ni, kan ada dua makrifah kat situ kan. Makanat ma'rifatuhu, makrifah yang pertama tu kat situ tulis huduruhu fi azhni, kehadiran dia di zihin. Jadi kehadiran takrif di zihin menyebabkan ataupun jadi sebab bagi mengetahui ataupun bagi kenal al-mu'arraf, sesuatu yang kita tak nak takrifkan ataupun yang kita belum tahu, kita nak tahu, kan? Jadi makrifah kedua tu macam kasfu al-haqiqah, menyingkap hakikat. Menyingkap hakikat al-majhul, sesuatu yang belum kita tahu, yang nak kita tahu, yang nak kita takrifkan. Lebih umum lah, ataupun tamyiz, sama ada menyingkap hakikat, kasfu al-haqiqah atau at-tamyiz, kan? Kita bayangkan, kita hadirkan takrif di zihin dengan maksud, contoh macam kita hadirkan al-hayawanu an-natiq kat sini, al-hayawanu an-natiq jadi takrif. Kita hadirkan makna al-hayawanu an-natiq di zihin. Bila kita hadirkan tu menyebabkan kita boleh singkap hakikat insan. Insan tu al-mu'arraf ataupun majhul, al-majhul at-tasawwuri.
kan. Ataupun kalau kita hadirkan khususah bagi insan, macam kita hadirkan ad-dhahik, makna tu kita bayangkan di zihin, menyebabkan kita boleh tamyiz, bezakan insan daripada hakikat yang lain. Sebab kita bayangkan makna dhahik kan, kita boleh bezakan, kita oh insan ni yang dhahik, yang selain insan tu yang tak dhahik lah. Nampaklah beza tu kan. Bezakan insan contoh daripada faras kan, daripada baqar ila akhiri minal hayawanat. Jadi nampaklah tu takrif bagi qaulun syarih. Habis. Kemudian yang kedua, yang pertama ni takrif ataupun penjelasan tentang qaulun syarih. Yang kedua, pembahagian bagi qaulun syarih. Pembahagian bagi sebelum masuk yang kedua ada sikit lagi. Dalam kitab-kitab mantik, qaulun syarih tu satu istilah. Kadang-kadang manatiqah sebut al-mu'arrifu. Dalam tahzib Taftazani sebut al-mu'arrifu. Ataupun satu lagi istilah at-ta'rifu. Jadi ketiga-tiga istilah tu samalah maksud, iaitu makanat ma'rifatuhu sababan lima'rifati al-mu'arraf al-majhul. Habis yang kedua, taksim, pembahagian bagi qaulun syarih. Syekh Husam sebut, dan juga dalam kitab-kitab sebut, secara paling umum qaulun syarih ni bahagi 3. Dalam sini ada 2 saja, dekat kitab Isawuji ni ada 2. Secara umum dalam kitab-kitab mantik yang lain yang lebih besar, qaulun syarih ni ada 3, iaitu haddun yang pertama, yang kedua rasmun, yang ketiga at-ta'rifu al-lafzi. Jadi ta'rif lafzi itu diasingkan daripada apa nama, haddun dan rasmun. Ada soalan ke? Boleh tanya. Harap dia nak cakap pun. Kau kat dekat. Sorry. Tak dah masuk lah kot Ustaz Ji. Dah masuk tajuk kan, Haza Babu sebab dah sejam 45 minit. Jadi hari ni Haza Babu je lah. Ini satu bab. Ini satu bab. Kan sama esok. Tengok nanti ada
Hasnul faham ke Hasnul? Ha? Jinsul qarib faham tak? Jinsul qarib, jinsul ba'id, faslun qarib, faslun ba'id. Tahu sikit-sikit. Nanti tanya Asri nanti, tanya Asri. Hampa buat muzakarah dia orang. Apa dia? Dia kata apa? Apa dia? Oh, yang 3 tu lah. Ni yang ni. Oh, syarah tadi ni. Maksud syarah tu kah? Dia apa, yusama asyarihu tu dinamakan syarah tu sebab li'annahu yashrahu al-mahiyata fil jumlati. Yang 3 tu yang mana? Adakah yang 3? Oh, yang tu. Ada istilah dalam kitab mantik. Kadang-kadang dia guna ahli mantik guna istilah qaulun syarih. Kan? Kadang-kadang ahli mantik dalam kitab dia tulis dalam kitab dulu qaulun syarih. Macam kat sini kan. Kadang-kadang guna istilah lain iaitu al-mu'arrifu. Boleh tadi. Sampai. Sama maksud. Yang penting takrif dia tu makanat tu. Kan makanat ma'rifatuhu sababan tu. Ni sama maksud. Istilah je lah nak habaq dalam kitab-kitab sebut macam tu. Oh, macam tu no. Kena ubah sikit ni. Macam ni. Silap tadi. Jadinya atas sekali tu takrif tu. Takrif atas sekali tu bukan makanat sababan. Makanat sababan tu yang sini kat sini. Takrif hakiki. Maksudnya takrif yang dalam mantik. Takrif secara umum ada dua. Secara umum takrif. Maksudnya yang campak sekali yang bukan qaulun syarih. Tetapi disebut juga sebagai perbandingan dalam kitab-kitab mantik. Yang mantik ajak cara buat tu, jinsun faslun tu takrif hakiki. Jadi takrif secara umum, takrif dengan makna yang lebih umum bil makna al-am. Ada takrif hakiki, ada takrif lafzi. Takrif hakiki tu takrif yang kita sebut takrif tadi makanat sababan. Yang dipanggil qaulun syarih juga ataupun al-mu'arrif. Takrif lafzi tu nak takrif tak? Nak takrif lafzi ke tak? Nak Sri? Takrif dari Syekh Usam.
apa takrif lafzi, dia punya takrif. Tabdilu tukar. Lafzin bilafzin. Muradifin. Ashhara. Inda as-sami'i. Setakat situ habis. Lepas tu tambah sikit lagi. Situ habis tu, tapi nak tambah lagi ayat tu, nak jelaskan lagi. Wa huwa la yufidu, wa huwa la yufidu ma'rifata haqiqati syai'in. Wa huwa la yufidu ma'rifata haqiqati syai'in wala at-tamyiza. Habis. Jadi nak ulang daripada awal. Takrif lafzi dia punya takrif. Tabdilu tukar. Lafzin bilafzin. Satu lafaz dengan satu lafaz lain. Muradifin. Yang muradif dengan lafaz yang pertama tadi. Ashhara, yang lebih masyhur. Inda as-sami'i, di sisi sami'. Ashhara tu maksudnya ma'ruf lah, yang sami' tahu. Kemudian wa huwa la yufidu, dan dia takrif lafzi tu la yufidu, tidak memberi faedah. Ma'rifata, mengetahui, haqiqati, akan hakikat, syai'in, sesuatu, wala atamiza, dan dia juga tidak memberi faedah, membezakan. Kan dua-dua faedah atau fungsi dalam takrif hakiki yang kita sebut sebelum ni kan. Fungsi takrif ada dua dalam mantik tadi. Jadinya takrif lafzi ni, takrif hakiki macam kita faham tadi, dia berkaitan dengan hakikat. Sebab tu yang nama dia hakiki, at-ta'rifu al-hakiki al-mansubu ila al-haqiqah kan. Dinisbahkan kepada hakikat sebab dia membezakan satu hakikat daripada hakikat yang lain, ataupun dia memberi faedah mengetahui diri hakikat tu. Jadi dia ada kaitan dengan hakikat, sebab tu dipanggil at-ta'rifu al-hakiki. Takrif lafzi tu dia tak ada kaitan dengan hakikat. Dia berkaitan dengan lafaz. Sebab tu al-mansubu ila al-lafzi. Kan takrif lafzi dia tukar satu lafaz dengan lafaz yang lain. Contoh macam orang tanya. Contoh bagi takrif lafzi. Seorang tanya ma huwa al-asad? Apa itu asad? Apa jawapan? Jawapannya kembali. Ma huwa al-ghadunfur? Sebut macam mana? Al-ghadunfur. Kan al-ghadunfur tu kan? Jawapan dia al-asad. Ghadunfur tu satu lafaz. Kan? Tanya lafaz tu, ghadunfur. Apa Sa'il ataupun Sami' tanya. Kita tukar, tabdil. Tukar satu lafaz lain yang lebih masyhur ataupun yang kita bajet Sami' tu akan perasan lafaz tu. Dia tahu lafaz tu. Kita kata asad. Kan? Kita tak murakat tak apa. Kita kata asad. Jawapan kita tu tidak memberi faedah tamyiz pun sebenarnya. Tak. Dan juga tidak memberi faedah mengetahui hakikat. Dia bagi faedah apa? Dia bagi faedah bahawasanya lafaz yang kita sebut sebagai jawapan tu, asad tu, kan, adalah lafaz lain bagi makna ghadunfur yang ada dalam zihin Sami'. Sami' dalam zihin dia tu ada dah makna asad tu secara umum, kan, ada dah. Lepas tu bila dia dengar perkataan ghadunfur, dia tak tuju ke makna tu. Ada dah kat dia. Sebab dia dah pasangkan makna tu dengan perkataan asad. Bila sebut asadun, dia dah pasangkan dengan makna yang dia faham kat zihin secara umum tu. Walaupun bukan hakikat, bukan makna penuh. Bila kita jawab asad, memberi faedah pilih makna tersebut di zihin tu. Kan? Pilih makna tu je yang dia dah tahu sebelum tu. Tak memberi faedah syarahkan hakikat pun. Yang sebelum tu dia tak tahu. Sama je dia punya pengetahuan dia tentang hakikat asad ataupun ghadunfur tu sama je, tak kasyaf, tak singkat hakikat asad ataupun ghadunfur. Hanya kalih lafaz, tukar lafaz. Tu dia panggil takrif lafzi. Dan takrif lafzi ni ada dalam kitab-kitab kamus
dan mu'jam. Al-Qawamis wal Mu'jam. Kita buka kamus kan, ada takrif lafzi tu, semua takrif lafzi lah tu. Cari perkataan Radon Furs lagi ada tulis asad, tu takrif juga, takrif lafzi. Dan takrif ni takrif orang awam, takrif peringkat orang awam. Bila kita tanya orang, dia jawab macam tu, dia jawab apa, satu perkataan lain tu kan, takrif yang selalu kita gunakan. Yang tu takrif orang awam ataupun takrif lafzi. Takrif yang dalam mantik ni takrif yang khusus, takrif yang nak menyingkap hakikat, yang nak tahu hakikat sesuatu ataupun nak bezakan hakikat dengan perbezaan yang bersifat hakiki, bukan di peringkat lafaz tapi peringkat hakikat. Jadi dalam mantik ni kita nak belajar buat takrif hakiki ataupun dipanggil qaulun syarih, maka nak ma'rifatuhu sababan li ma'rifati al-mu'arraf, kan, tahu hakikat ataupun tamyiz hakikat. Jadi samek tu kalau kita beri takrif lafzi, sepatutnya ataupun yang sebenarnya yang dia tahu, apa yang dia tahu? Yang dia tahu, oh, Radon Furs tu kata lain bagi asad. Dia tahu yang tu je lah. Dia tak tahu, oh, hakikat Radon Furs ni apa kan, hayawan muftarisun ke apa, dia tak tahu. Ada jisim, lepas tu ada 3 dimension, dia tak tahu yang tu. Sebab yang tu hakikat bagi asad kan. Bila dijawab dengan asad, dia hanya memberi pengetahuan dekat dia bahawasanya lafaz asad tu lafaz yang lain bagi makna yang sama kan, Radon Furs tu kan. Yang tu je yang dia dapat faedah, tak kait dengan hakikat. Habis. Nanti kita akan bincangkan selepas ni, dah 2 jam, lagi 5 minit 2 jam. Kita akan bincangkan dalam Isaruji ni, dia akan syarahkan had dan resam. Takrif lafzi tak syarah lah, sebab itulah dia bukan mantik pun sebenarnya. Kita tambah sebab ada je takrif secara umum, ada takrif hakiki dan lafzi. Yang dalam mantik nak ajak kita kenal hakikat ataupun tamyiz hakikat. Dan yang tu faedah kedua-dua tu adalah dengan takrif hakiki. Jadi dalam Isaruji ni akan bincangkan had dan resam, dan pembahagian had kepada tam dan naqis, dan resam kepada tam dan naqis. Tam ni sempurna lah kan, naqis ni yang kurang. Kita akan bincangkan esok ataupun minggu depan, InsyaAllah nanti kita update balik lah. Ada soalan? Tak ada lah. Tak ada, kita tangguh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. أمة عظيمة تنتظركم، ارجعوا إليها واخدموها بدين صحيح وعقيدة